Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Azri dari Golden Rangers Travel and Tours Seram Berhad akan membawa anda meneroka destinasi pelancongan Islam di Afrika Selatan, Cape Town, di mana di dalam video ini kami akan membawa anda semua mengenali budaya dan cara hidup Islam di Cape Town. Sebelum kita meneroka video dokumentari ini dengan lebih lanjut, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan syarikat Golden Rangers Travel and Tours Seram Berhad, di mana Golden Rangers Travel and Tours Seram Berhad diwakili oleh pengarah urusan Encik Muhammad Irwan bin Ismail, Ketua Syarikat Encik Muhammad Azri bin Zainal Abidin, Pengurus Kewangan Siti Zaliha binti Osman, Pengurus Promosi Mazhar Zamir bin Muhammad, Pengurus Pengangkutan dan Produksi Muhammad Hidi bin Baharum, Pengurus Pemasaran Syarin bin Muhammad Syahid, dan Pengurus Sumber Manusia Noanisa binti Bujal. Pengenalan kepada negara Afrika Selatan. Afrika Selatan atau nama rasminya Republik Afrika Selatan ialah negara paling selatan di benua Afrika. Ia bersempadan dengan Namibia, Botswana, Zimbabwe di utara, Mozambik dan Eswatini di timur laut. Manakala keseluruhan negara Lesotho terletak di pedalaman Afrika Selatan. Dengan penduduk lebih daripada 59 juta orang, negara ini berada di tangga ke-24 dari segi penduduk paling ramai di dunia. Afrika Selatan mempunyai 3 ibu kota, iaitu Pretoria, Eksekutif, Bloemfontein, Kehakiman, dan juga Cape Town, Perundangan, di mana dalam segmen-segmen seterusnya kita akan fokus kepada negeri Cape Town. Untuk segmen seterusnya bersama. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Zaliha akan meneruskan pembentangan ini berkenaan gaya hidup masyarakat Islam di Cape Town, Afrika. Okey, kita mulakan dia dengan tradisi serta adat juga gaya hidup. Dia banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam kerana di sana banyak penganut yang beragama Islam. Okey, selain daripada itu, mereka kehidupannya banyak dipengaruhi daripada Arab, India dan Melayu. Ini daripada sejarah dia disebabkan oleh dijajah oleh Barat. Jadi banyak hamba sahaya, tahanan perang telah dibuang di Afrika Selatan dan jadi masyarakat ini telah bercampur sesama sendiri dan mempunyai berbagai-bagai budaya dan adat yang telah mereka adakan. Okey, di antara gaya hidup mereka ialah mengadakan majlis dokmal, iaitu majlis penamaan bayi selepas 7 hari bayi ini dilahirkan. Bayi ini akan diberi kurma dan juga madu. Kemudian mereka akan menyembelih kambing dan akan membuat kenduri. Macam kita lah akikah kat Malaysia ni. Kemudian menganggap supaya bayi mereka akan dipelihara. Sebab itu mereka akan mengadakan kenduri dan bagi daging yang disembelih, daging kambing yang disembelih itu kepada orang yang miskin dan yang susah. Selain daripada itu, dia juga buat sis ni pewangi rumah yang dibuat daripada potongan lemon ataupun kita panggil limau untuk mewangikan rumah. Dan mereka memang adat mereka untuk mewangikan rumah dia dan menjadi satu tradisi. Dia menggunakan aromatik potpuri. Selain daripada itu, mereka juga menyambut Maulid Rasul. Seperti penganut yang beragama Islam yang lain, mereka akan mengadakan selawat ke atas Nabi dan memperingati Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Okey, selain daripada itu, ketika menyambut bulan Ramadan dan bulan Syawal, mereka akan pergi ke tepi pantai untuk menentukan tarikh untuk masuk bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Seperti negara kita lah, kita tengok anak bulan untuk menentukan masuknya bermulanya kita berpuasa dan bermulanya kita meraihkan hari raya puasa. Mereka juga seperti kita
merayakan hari puasa dan menyambut Ramadan. Okey, kalau masa Ramadan ketika dia orang bersahur, dia orang lebih amalan dia menjambar ud dan roti dan kurma. Tak macam kita beberapa pagi nak makan nasi kan, kalau berbuka pun nak makan nasi. Dan mereka tak ada, dia ringan je. Kemudian bila dia orang berbuka, dia orang suka berbuka sesama sendiri dekat masjid ataupun surau. Macam kita lebih kepada berbuka puasa kat rumah kan. Tak ada yang pergi kat surau, tapi mereka lebih mengadakan majlis di masjid ataupun di surau. Okey, bahasa harian dia banyak guna bahasa Afrikaans dan bahasa Inggeris dan sikit perkataan Melayu. Disebabkan mereka telah lama di sana, jadi budaya masyarakat, contoh orang Melayu dia dah banyak lupa dah bahasa Melayu dia. Cuma ada sikit-sikit je perkataan dia yang ingat. Nanti selepas ni saya akan terang contohnya macam melamar. Okey, adat perkahwinan dia, amalan perkahwinan dia, dia panggil melambar atau melamar, melambang. Okey, mereka juga ada memberi mas kahwin. Kemudian pengantin yang menjemput tetamu. Selalu kalau kami dekat negara kita ni lebih ibu bapa yang pergi menjemput. Ni tak ada pengantin dan dia punya pengampit dia yang pergi menyambut tetamu dia. Okey, itu amalan mereka. Okey, semasa majlis kahwin dia akan mempelai akan disambut dengan alunan ayat Quran, persembahan nasyid dan bersanding pakaian, bersanding. Okey, pakaian dia seperti yang kita tengok tu lah. Dia pakai gaun, kot, walaupun dia berhijab dan cara dia lebih banyak dipengaruhi oleh barat. Okey, sebelum saya berakhirkan saya punya pembentangan ni, bolehlah saya akhiri dengan video berkenaan macam mana mereka meraihkan majlis perkahwinan di Cape Town, Afrika Selatan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat bin Mahrum, pengurus pengangkutan dan produksi dari Cruising Ranger Travel and Tours yang berhad. Di sini saya akan mempersembahkan tajuk berkenaan dengan komunikasi Afrika Selatan di Cape Town. Nama Cape Malay berasal dari Cape of Hope di Afrika Selatan dan masyarakat Melayunya berasal dari Kepulauan Melayu. Pada abad ke-18, bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa lingua franca orang-orang Muslim yang dipahamkan dan kemudian dibebaskan. Membuktikan bahawasanya penjarahan orang Melayu diaspora yang mana orang Melayu diaspora ini adalah orang Melayu yang merantau yang berbahasa Melayu yang mengamalkan adat istiadat Melayu dan beragama Islam. Penggunaan bahasa Melayu turut menjadikan bahasa penghantar untuk semua umat Islam. Cantik, megah dan unik. Itulah gambaran yang diberikan oleh pengembara dan pelancong yang berkunjung ke Cape Town. Cape Dash ialah seni bina yang ada di Cape Town. Seni bina sesebuah negara adalah merupakan satu daya tarikan untuk para pelancong berkunjung ke negara tersebut. Mari kita lihat apa itu seni bina Cape Dash. Di Cape Town juga terkenal dengan warisan seni bina Belanda ataupun Dutch, khususnya bagi bangunan-bangunan kerajaan lama. Rumah-rumah awal di kawasan Cape Town dibina dalam gaya seni bina Cape Dash. Gaya seni bina ini sinonim dengan pemilik-pemilik ladang wine yang dimiliki oleh orang-orang kaya.
Seterusnya kita lihat apakah ciri-ciri seni bina Cape Dutch. Kebanyakan rumah Cape Dutch ini dindingnya bercat berwarna putih dan mempunyai kabel. Apa itu kabel? Kabel ialah bentuk loceng gereja yang mempunyai satu ataupun dua lekuk yang dibina di atas bumbung yang mendatar. Bumbung rumah Cape Dutch ini menggunakan bahan semula jadi iaitu buluh atau jerami, kerana bahan-bahan tersebut mudah didapati di negara ini dan ia sesuai dengan iklim dan suhu di negara tersebut. Seterusnya kita tengok seni ciri-ciri yang ketiga iaitu struktur rumah Cape Dutch ini adalah mendatar panjang berbentuk empat segi. Ada yang satu tingkat dan dua tingkat serta mempunyai kemasan tingkap yang penuh dan separuh. Mari kita lihat bangunan-bangunan seni ataupun seni bina Cape Dutch yang ada di Cape Town. Salah satunya adalah di Bawah Cape. Di Bawah Cape adalah pengkampungan Islam yang ada di Cape Town. Rumah-rumah kediaman di sini dibina bercirikan seni bina Cape Dutch. Walaupun rumah-rumah kediaman tersebut kecil tetapi dia masih lagi ada ciri-ciri Cape Dutch iaitu berbentuk empat segi dan mendatar dalam bentuk satu tingkat atau dua tingkat dan kemasan tingkap dia separuh dan penuh. Rumah-rumah asal di kawasan Bawah Cape ini adalah berwarna putih tetapi sejak tamatnya pemerintahan apartheid, rumah-rumah mereka dicat berwarna-warni bagi menggambarkan kegembiraan mereka. Seterusnya, seni bina lain yang ada di Bawah Cape ialah Museum Bawah Cape. Okay. Museum bangunan ini adalah seni bina awal Cape Dutch yang ada di Cape Town. Dia dibina antara tahun 1763 dan 1768. Pihak kerajaan tempatan telah menjadikan rumah ini sebagai muzium artifak Islam sesuai dengan kedudukannya yang ada di Bawah Cape. Dan seterusnya bangunan masjid-masjid di Bawah Cape. Bangunan masjid di Bawah Cape ini masih lagi ada bentuk Cape Dutch iaitu berbentuk empat segi. Tetapi mereka menambahkan kemasan seperti jubah dan menara bagi membezakan masjid-masjid di sini dengan bangunan-bangunan lain yang ada di Cape Town. Dengan adanya menara dan jubah seperti ini, ia menampakkan ciri-ciri persamaan yang ada di Malaysia. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, sudah ada yang baru, yang lama jangan dilupakan. Itulah yang patut kita ambil, yang perlu kita lakukan supaya warisan-warisan lama yang unik ini tidak tenggelam di bawah zaman. Kita perlulah pelihara supaya generasi yang akan datang dapat melihat dan menilai keunikan seni bina yang lama yang ada. Kepuasan anda adalah kegembiraan kami. Attention towards this. That's a gable, and if you've ever been to Cape Town, they're not just on buildings, but everywhere. Now, let's admit it, the style may evoke reminders of our country's troubled past. But what if I told you the whitewashed walls weren't so white, and the story is a bit more proudly South African? It's time we go outside. In Cape Town, there are layers upon layers of history on every street. It's an eclectic mix of old and new, from Eastern, Victorian, neoclassical, Art Deco and Georgian influence, to Cape Malay houses in Buka. Then there is Cape Dutch, with its whitewashed walls, shutter windows, thatch roofs and gables, and also Cape Dutch revival architecture, which appeared during a time when there was this great awareness of the importance of what makes up South Africa's identity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tiba giliran saya untuk membentangkan tentang pakaian tradisional bagi masyarakat di Afrika Selatan. Seperti yang kita tahu, campuran budaya, etnik
dan agama di Afrika Selatan yang berbagai telah menghasilkan pelbagai pakaian tradisional. Dalam budaya Afrika, usia dan kedudukan sosial tercermin dalam pakaian yang dipakai seseorang. Di sini, kita melihat pelbagai bentuk pakaian tradisional yang terdapat di Afrika Selatan. Beberapa jenis pakaian tradisional di Afrika Selatan yang saya temui antaranya adalah Xhosa. Budaya Xhosa mempunyai kod pakaian yang kompleks yang diberitahu oleh status sosial seseorang dan mempunyai mutiara dan kain bercetak yang indah. Pakaian utama mereka merangkumi rok panjang dan celemek dalam kain bercetak atau bersulam yang indah, serta kalung manik-manik yang luas disebut itumbu dipakai di leher, serta gelang mutiara dan pergelangan kaki. Ikia atau dikeringkan secara tradisional dipakai oleh wanita yang sudah berkahwin untuk melengkapkan jubah atau selimut bersulam dipakai di bahu. Gambar yang tertera adalah seorang lelaki yang memakai Xhosa merupakan seorang membawa peranan sebagai pahlawan, pemburu dan penjaga kawasan. Seterusnya, Zulu. Dalam budaya Zulu, wanita juga memakai pakaian yang berbeza pada tahap yang berbeza dalam kehidupan mereka. Hiasan paling ikonik adalah topi bulat yang disebut Izipolo yang dipakai oleh wanita yang sudah berkahwin. Topi ini secara tradisional dibuat daripada rumput dan kapas dan diukur sejauh 1 meter untuk melindungi pemakainya dari sinar matahari. Berikutnya adalah Ndebele. Suku Ndebele terkenal dengan mutiara yang rumit dan rumah yang berwarna-warni dicat dengan corak geometri yang menarik. Jika kita lihat di gambar betapa berwarna-warninya pakaian mereka. Venda. Gadis Venda secara tradisional memakai shido, celemek kecil yang menutup kawasan kemaluan dan mempunyai satu venda di pinggang atau di sekitar bahu yang diperbuat dari kain berjalur berwarna cerah. Kalung manik, gelang dan ikat kepala juga dipakai. Sebilangan besar pakaian wanita Ndebele adalah apron. Kanak-kanak memakai apron manik kecil, sementara gadis yang lebih tua memakai isi fefitu, celemek manik yang diberikan oleh ibu mereka, dan isi golwani yang merupakan gelang manik tebal yang dipakai di leher, lengan, kaki dan pinggang. Bagi seterusnya adalah Songga Shanganen. Suku Songga Shanganen adalah cabang dari suku Zulu. Secara tradisional, lelaki Sangga memakai kulit binatang, sementara wanita memakai mutiara dan rok keseluruhan berwarna-warni yang disebut Zebelani yang bergetar ketika mereka menari. Berikutnya adalah orang India. Orang India di Afrika Selatan sentiasa memelihara warisan mereka, iaitu dari segi budaya, bahasa dan kepercayaan agama mereka, sama ada mereka menganut agama Kristian, Hindu atau Muslim. Pakaian barat dipakai dari hari ke sehari, sementara pakaian tradisional seperti sulaman yang cantik seperti sari dan sherwanis biasa disediakan untuk majlis-majlis khas seperti majlis perkahwinan. Dan yang terakhir adalah Tanjung Melayu.
Tanjung Melayu merujuk kepada kumpulan etnik yang dibawa ke Afrika Selatan dari Asia Tenggara semasa perdagangan hamba. Di Cape Town, komuniti Melayu Cape kebanyakannya beragama Islam, memakai pakaian barat dalam kehidupan seharian dan pakaian tradisional mereka untuk ke masjid, madrasah dan untuk perayaan khas. Jika lihat pada gambar, tidak ada bezanya antara masyarakat Melayu Cape Town dengan masyarakat di Malaysia. Seterusnya merupakan gambar lukisan yang menunjukkan pakaian pekerja-pekerja Melayu di awal kedatangan mereka ke Afrika Selatan. Ini adalah gambar yang menunjukkan di awal kedatangan mereka sebagai pekerja dan dikategorikan sebagai perdagangan hamba. Kita tahu daripada sejarah, kebanyakan pekerja Melayu adalah daripada Asia Tenggara yang mana merangkumi Malaysia pada zaman itu adalah Tanah Melayu, Indonesia, Brunei dan Filipina. Ini pula adalah gambar bagi pakaian pendakwa Islam dalam mengembangkan syiar Islam di bumi Cape Town. Pakaian mereka juga tidak ada bezanya dengan masyarakat di Malaysia. Masih lagi memakai jubah dan juga berserban. Manakala gambar ini adalah gambar pemakaian topi bulat yang dipanggil toding yang dipakai secara meluas dan merupakan salah satu identiti Melayu Cape pada abad ke-18 dan 19. Topi bulat ini juga dipakai oleh kaum Melanau di Malaysia. Ini pula adalah gambar perkahwinan masyarakat Melayu Cape pada zaman ini. Akibat daripada asimilasi bersama dengan masyarakat di Afrika Selatan, pakaian bagi perempuan masih lagi menutup aurat, manakala lelaki telah mengikuti cara barat. Akan tetapi tidak lagi meninggalkan iaitu kopiah. Manakala ini gambar semasa menunjukkan ibadat solat masih sama dengan rakyat Malaysia. Pemakaian dia bagi kanak-kanak memakai jubah ataupun memakai pakaian biasa. Dan ini gambar bagi kumpulan kual bagi masyarakat Melayu di Cape. Pakaian mereka lebih kepada kebaratan. Kesimpulannya, cara berpakaian bagi masyarakat Melayu Cape masih lagi mengikut adab Melayu di Malaysia seperti dalam menunjukkan ibadat solat. Cara untuk pakaian untuk perkahwinan pula telah sedikit sebanyak mengikuti cara barat. Rata-rata masyarakat Melayu Cape masih lagi mengekalkan budaya berpakaian mengikut adab Melayu walaupun mereka telah berasimilasi dengan masyarakat asal di Afrika Selatan. Terima kasih kepada sahabat saya atas pemutaran tadi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrin bin Muhammad Syahid. Okay, saya akan memutakan tentang permainan yang ada di Cape Town. Okay, bagi permainan moden, kita ada Cape Wheel. Ia terletak di tengah-tengah bandaraya, satu tempat yang perlu dilewati jika kita berkunjung di bandar Cape Town. Okay, ia terdiri daripada 40 kabin berhawa dingin. Dia juga menyediakan pemandangan panorama utama di bandaraya yang menghadap ke badan air di Cape Town. Okay. Kita juga akan menikmati pemandangan mata burung di bawah bandar. Okay, iaitu jika kita berada di Cape Town tu, berada di atas sekali, kemudian kita akan nampak seluruh pemandangan di bandar Cape Town tu lah. Okay, kita nampak pulau-pulau,
lautan dan juga binaan-binaan bangunan yang sangat cantik. Seterusnya kita pergi kepada permainan tradisional. Untuk permainan tradisional terdapat catur Afrika, juga disebut sebagai Natuva, Kala ataupun Mancala. Ia dimainkan menggunakan papan kayu dan batu buatan tangan. Mancala dimainkan di seberang benua Afrika, dari padang pasir utara hingga ke ladang hijau di pantai berpasir di selatan. Seterusnya kita pergi permainan yang ketiga, iaitu Morabaraba ataupun Marabaraba. Ia adalah permainan papan strategik tradisional Afrika. Dimainkan di papan kayu menggunakan kepingan pelutuk botol. Ini dimainkan banyakkan orang dewasa. Seterusnya adalah permainan tradisional yang dinamakan Ampi. Ampi ini adalah permainan bertepuk tangan, melompat dan berteriak. Kadang-kadang dapat didahulukan kerana lebih banyak tarian. Tarian sambil melompat. Permainan ini dimulakan dengan satu orang yang ditunjukkan. Orang yang ditunjukkan tu perlu melompat ke tengah, ke hadapan, kemudian mengulurkan kaki. Tujuan permainan ini ialah untuk mengumpulkan 10 mata dengan menyentuh kaki dengan lawan. Apabila yang lompat ke tengah tu mengulurkan kaki, kawan lain akan cuba untuk menyentuh kaki kawan dia lah. Dan permainan ini boleh dimainkan dalam kumpulan 2 ataupun lebih dalam separuh bulatan. Seterusnya kita pergi kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim bin Ismail. So, pada kali ini saya akan kongsikan 2 perkara yang menarik berkaitan dengan Cape Town. Yang pertama adalah berkaitan dengan seni mempertahankan diri, dan yang kedua adalah berkaitan dengan makanan di Cape Town. Jom sama-sama kita lihat apa yang menarik di sana. Okey, saya akan membawa anda kepada 2 perkara menarik yang berada di Cape Town. Kita akan lihat perkara yang pertama adalah iaitu seni mempertahankan diri. Seni mempertahankan diri adalah sistem amalan latihan tradisi bagi kemahiran pertempuran, kecergasan diri, sukan, meditasi, mendisiplinkan dan membina keyakinan diri. Silat merupakan seni yang mempertahankan diri yang terkenal di Cape Town. Okey, ianya terdiri daripada gabungan asas tari, pukulan atau penulis sebagai wak, kunci, meditasi atau batin adalah sama seperti di rantau Asia. Senjata yang sering digunakan adalah seperti keris, badik, kerambit, parang, pedang dan sebagainya, bergantung kepada adat dan budaya sesetengah kawasan atau tempat. Okey, kita akan lihat sejarah silat di Cape Town. Seni silat bermula sejak kedatangan orang-orang Melayu di Afrika Selatan pada abad ke-16. Mereka yang melatihkan diri untuk menguasai kemahiran ini mempunyai pelbagai alasan dan sebab, termasuklah untuk pertempuran, kecergasan diri, sukan, meditasi atau batin, mendisiplinkan dan membina keyakinan diri. Di Cape Town juga, selain daripada silat, terdapat juga seni mempertahankan diri yang dikenali sebagai kopera. Pada abad ke-19, kopera telah dicipta oleh seorang rakyat Afrika dengan memanipulasikan tarian sebagai asas bagi tujuan menyembunyikan seni ini daripada pengetahuan orang ramai. Seni mempertahankan diri kopera ini tidak menjadi popular di Cape Town disebabkan pengaruh silat yang telah lama wujud sejak abad ke-16. Sebaliknya, terkenal di Brazil setelah seorang hamba dari Afrika telah membawa seni kopera ni ke sana untuk dikembangkan. Okey, kita akan lihat bagaimana persatuan-persatuan silat di Cape Town untuk memelihara seni budaya silat. Di Cape Town juga terdapat satu persatuan yang aktif dalam memelihara seni silat di sana seperti South Africa Punca Silat Association. Banyak program yang dijalankan seperti pertandingan, persembahan, peringkat antarabangsa,
dan juga aktiviti-aktiviti mingguan untuk anak-anak ataupun masyarakat di Cape Town. Pertubuhan silat di Cape Town juga disokongi oleh beberapa pertubuhan-pertubuhan lain bagi mewarisi seni mempertahankan diri ini di sana, seperti Persatuan Punca Silat Antarabangsa dan juga Persatuan Seni Pukulan Melaka. Selepas ini, kita akan melihat pula perkara yang kedua yang menarik di South Africa, iaitu makanan. Sama-sama kita saksikan berkaitan dengan makanan masyarakat di sana. Makanan masyarakat Melayu di Cape Town. Pada asalnya, makanan masyarakat Melayu di Cape Town adalah sama seperti makanan tradisi utama tanah Melayu seperti kuih, muih dan minuman. Oleh kerana orang Melayu menjadi tukang masak kepada penjajah, mereka mula menyesuaikan makanan mereka dengan cara masakan orang Belanda. Disebabkan orang Belanda tidak suka dengan rasa rempah yang terlalu kuat dan banyak, masakan Cape Malay diubah sesuai mengikut pengaruh Belanda. Terdapat banyak pengaruh Afrika dan Eropah juga ditengok pakai dalam masakan di Cape Malay. Mereka juga menukar makanan roti dan juga jagung kerana lebih murah berbanding nasi. Orang Barat lebih suka makan masakan orang Melayu kerana Cape Malay adalah pembersih dan orang Islam terkenal dengan cara yang pembersih. Adakah anda tahu masakan Melayu Cape Town seakan masakan Melayu kita? Jadi janganlah anda bimbang tentang masakan semasa kita berada di Cape Town. Okey, sebentar lagi kita akan tengok beberapa persamaan masakan Melayu di negara kita dan di Cape Town. Okey, ini adalah banjan, merupakan belacan. Ia dibuat daripada jam aprikot, cili dan cuka. Ini pula adalah sambal. Cara membuatnya seakan sambal asam, iaitu bawang, tomato, timun dan cuka. Co-sister, rasanya seperti cakui yang diadun bersama serbuk kayu manis dan disalut air gula sebelum ditaburkan dengan kelapa parut. Frikadel. Frikadel ni seakan-akan bergedil. Okey, dia dibuat daripada daging atau ikan. Ini adalah roti seakan-akan roti canai yang terdapat di Malaysia, yang kita boleh dapat di kedai mamak kat Malaysia. Achni. Rasanya seperti nasi daging dan cara membuatnya juga sama seperti nasi daging. Samosa, istilah yang kita gunakan di Malaysia sebagai sapa petang. Sudah sejenis air dan sama yang kita hidangkan. Ni adalah teh rooibos. Okey, sama macam teh kita yang kita sajikan kepada setiap orang yang datang. Okey, itu saja berkaitan dengan makanan di Cape Town. Terima kasih. Sebenarnya kita pergi kepada tarikan bandar. Apa yang ada yang menarik di bandar ni? Cape Town adalah bandar pelabuhan, cita rasa Melayu Cape dan juga penempatan penuh warna-warni. Okey, kalau kita tengok kat pemandangan ni, kita pergi lawatan, kita tengok bandar-bandar dia akan diwarnakan dengan pelbagai jenis warna. Okey, Cape Town adalah bandar tertua di Afrika Selatan yang digelar Mother City. Okey, pertuturan bahasa umum yang digunakan adalah English, Afrikan dan juga Xhosa. Okey, bandar ini terkenal dengan port pelabuhan, satu mercu tanda popular seperti Table Mountain National Park dan juga Cape Point. Okey, seterusnya kita pergi kepada bandar pelabuhan, cita rasa Melayu Cape dan juga penempatan penuh warna-warni. Jadi kita tengok kat sini, kita ada keindahan bandar Cape Town dari puncak Table Mountain adalah kawasan penempatan di Cape Town, Afrika Selatan yang dahulunya dikenali sebagai Kota Melayu. Terakhir kita pergi kepada masjid. Okay. Masjid yang terdapat di bandar Cape Town iaitu Masjid Awal, iaitu dibina pada tahun 1794. Dah lama bangunan ini dibina. Okay, pengunjung adalah sentiasa dialu-alukan untuk datang ke masjid ini, tetapi sentiasa perlu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Okay, dia dibuka kepada orang ramai. Okay, masjid yang kedua adalah Masjid Pokok Sawit. Okay,
masjid ini diberi nama berdasarkan dua pokok sawit yang berada di kawasan masjid itu. Jadi kita pun sebenarnya rakyat Malaysia perlu bangga lah dengan pokok sawit yang ada banyak kat negara Malaysia. Tapi di sana, di Cape Town, disediakan satu tarikan dan diberikan nama kepada pokok sawit itu pada satu masjid yang berada di sana. Masjid yang kedua tertua di bandar Cape Town. Okey, itu saja daripada saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbezaan budaya masyarakat Islam milik di Cape Town dengan Malaysia. Seperti yang kita tahu, warisan budaya seperti melihat anak bulan di tepi pantai bagi menentukan anak bulan Ramadan dan anak bulan Syawal masih diamalkan oleh masyarakat Islam di Cape Town. Seperti di Malaysia, budaya ini kita selalu lihat pada sebelum menunaikan ibadah puasa, iaitu di bulan Ramadan bagi menentukan anak bulan Ramadan serta anak bulan Syawal di tempat-tempat terpilih di seluruh Malaysia. Yang kedua, budaya saling berkunjung dari rumah ke rumah dan membawa buah tangan masih lagi diamalkan di Cape Town. Jadi, budaya ini juga adalah sama seperti di Malaysia. Ibarat kata, pada bulan Syawal, budaya saling mengunjung masih lagi kita amalkan. Seterusnya, berpakaian cantik di hari Jumaat. Seperti yang kita tahu, setengah masyarakat di Malaysia, iaitu di sebelah pantai timur, di mana pada hari Jumaat adalah hari yang tidak bekerja, jadi kebanyakannya mereka selalu berpakaian cantik sebelum menunaikan solat Jumaat. Untuk amalan budaya dalam perkahwinan juga adalah sama seperti di Malaysia, iaitu terdapat cara seperti merisik, bertunang dan juga melangsungkan perkahwinan. Dan bagi hantaran juga ditentukan oleh pihak perempuan. Bagi membuat kenduri kendara, masyarakat di Cape Town juga membuat secara bergotong royong. Tidak ada perbezaan pun dengan masyarakat di Malaysia. Kita tahu jika kita membuat kenduri secara merewang adalah dijalankan secara bergotong royong. Manakala budaya mempelajari Al-Quran di madrasah masih lagi diamalkan di Cape Town. Sama seperti di Malaysia, budaya ini juga kita selalu lihat di mana kanak-kanak mempelajari Al-Quran di masjid-masjid atau di surau-surau di negara ini. Manakala mengekalkan perkataan bahasa Melayu, bagi masyarakat di Cape Town, setengah bahasa mereka masih lagi mengekalkan perkataan bahasa Melayu walaupun bahasa mereka telah ditukar menjadi bahasa Afrikan. Dan terakhir adalah amalan budaya menghormati dan melayan tetamu. Masyarakat Cape Town amat menghormati dan melayan tetamu. Sama seperti di Malaysia, amalan ini tetap diamalkan. Seterusnya, saya mempersembahkan satu lagu Melayu yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat di Cape Town. Wakati wa kupakua yani nikutaka namu kwa jangwa lisilokuwa na hadhari na mwikwa. Wakati wa kupakua ukitaraji makopo chungu utakitoboa kuwaja ng'ombe sijauna mamwiko msitukane wakunga na utati ukaniku wakanya ng'ombe sijauna mamwiko msitukane wakunga na utati
hivyo usijukane wakunga na mzazi mkazimu. Wakoje ng'ombe sijauna mazimu, usijukane wakunga na mzazi mkazimu. Okey, jika kita tengok daripada irama tadi merupakan irama Melayu klasik. Jadi kesimpulannya, walaupun budaya Melayu dan agama Islam masih diamalkan dalam kalangan orang Kek Malay adalah sama seperti di Malaysia. Ini kerana budaya ini masih lagi dipegang oleh masyarakat di sana, walaupun dipengaruhi oleh Barat. Walau bagaimanapun, masyarakat sana amat terkesan dengan pengaruh Barat ini disebabkan oleh penjajahan terhadap orang Kek Malay. Seterusnya, budaya dari Barat sedikit sebanyak membawa kepada terhakis nilai dan budaya masyarakat Kek Malay. Sebab itu, disebabkan oleh jika tidak dijaga budaya ini, sikit sebanyak membimbangkan akan terhapusnya budaya Melayu di Kek Malay. Jadi, ada satu kata-kata iaitu, when I find a true Malay, I will find a true Islam. Di sini, apa yang dimaksudkan ini adalah apabila seseorang itu menemui seorang Melayu yang sebenar, beliau akan menemui orang Islam yang sebenar. Jadi kesimpulannya adalah tiada perbezaan antara masyarakat Melayu Kek Malay dan juga masyarakat Melayu di Malaysia. Setakat itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih.